Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula, tirai dibuka, dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Forum Sejarah. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama dalam Forum Sejarah. Saya Nur Syaza Firzanah binti Muhammad Syauqi selaku pengerusi yang akan mengendalikan forum ini sehingga selesai. Hadirin yang dihormati, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan ini, molek kiranya kita bertaaruf dengan keempat-empat ahli panel kita pada hari ini. Di hujung sana, saudari Siti Nurzulika binti Zamri yang bercita-cita ingin menjadi seorang wadan asrama. Selamat datang saudari, apa khabar? Alhamdulillah, saya baik-baik sahaja pengerusi. Di sebelah kanan saya pula ialah setiausaha kelab badminton iaitu saudari Nur Minhatun Najihah binti Muhammad Najib. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya sihat sahaja. Bagaimana pula dengan saudari pengerusi? Alhamdulillah, saya juga sihat saudari. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel yang ketiga. Nampak yakin dan tenang, iaitu saudari Nur Hafawati Najwa binti Sudirman selaku pengerusi Kelab Catur. Apa khabar saudari hari ini? Alhamdulillah, saya sihat-sihat sahaja. Salam forum buat semua. Dan di sebelah kiri ahli panel ketiga, tak lain tak bukan, tentulah ahli panel kita yang keempat, iaitu saudari Nurainur Raihana binti Muhammad Zin selaku pengerusi Kelab Petang. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya juga sihat-sihat sahaja pengerusi. Nampaknya kita sudah pun mengenali kesemua ahli panel yang saya rasakan masing-masing sudah pastinya tidak sabar-sabar lagi untuk mengupas tajuk forum kita pada hari ini, iaitu bertema pembinaan negara. Manakala tajuk khusus kita ialah perkembangan nasionalisme. Sebagai mukadimah perbualan kita pada pagi ini, saya serahkan kepada ahli panel yang pertama untuk mengupas tajuk. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi yang cantik molek pekertinya. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan ahli panel dan hadirin sekalian. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun. Sampan kolek menuju ke hilir, syarat muatan si buah kelapa. Jangan berkata hanya di bibir, cintakan negara, apa buktinya? Rakan ahli panel dan hadirin sekalian, molek kiranya jika saya menjelaskan terlebih dahulu apakah definisi nasionalisme. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Nasionalisme juga boleh diartikan sebagai semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan berkaitan perjuangan menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Untuk pengetahuan pengerusi, rakan ahli panel dan hadirin sekalian, nasionalisme di negara kita ini berkembang pesat dengan adanya perjuangan golongan intelektual. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perjuangan didefinisikan sebagai perihal berjuang untuk mencapai atau mempertahankan sesuatu. Manakala definisi intelektual pula ialah golongan yang terpelajar dan cerdik pandai. Maka, perjuangan golongan intelektual membawa maksud golongan terpelajar yang berjuang untuk mencapai atau mempertahankan sesuatu. Untuk pengetahuan pengerusi, rakan ahli panel dan hadirin sekalian,
Perjuangan golongan intelektual inilah yang meniupkan semangat nasionalisme di negara kita. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Kembali kepada pengerusi. Terima kasih saudari atas penjelasan tentang definisi bagi tajuk kita pada hari ini. Saya kira definisi ini amat jelas sekali. Sememangnya, semangat nasionalisme penting bagi setiap individu bagi membuktikan bahawa kita sangat-sangat mencintai negara kita dan seterusnya menjaga negara kita daripada sebarang bentuk penjajahan, sama ada penjajahan fizikal maupun penjajahan minda. Jadi, untuk mengupas tajuk yang seterusnya, saya serahkan kepada ahli panel yang kedua. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam forum buat semua. Ahli panel dan sidang hadirin yang saya hormati sekalian, kita semua sudah tahu akan definisi nasionalisme dan golongan intelektual seperti mana yang telah dijelaskan oleh panel pertama tadi. Jadi, saya akan terus menjelaskan tentang golongan intelektual berpendidikan Melayu. SITC atau lebih dikenali sebagai Maktab Perguruan Sultan Idris yang telah ditubuhkan pada tahun 1922 berjaya melahirkan semangat kesedaran bangsa melalui beberapa usaha. Antaranya ialah kita dapat melihat peranan guru-guru di SITC seperti Oti Dusik, Abdul Hadi Hasan, Abdul Hadi Abdul Manan dan Harun Aminur Rashid. Guru-guru ini telah berjaya meniupkan semangat kesedaran nasionalisme di dalam kalangan pelajar sehingga lahirnya ramai tokoh penulis dan nasionalis. Selain itu, pejabat karang mengarang dengan ketua penterjemahnya iaitu Zakbar berjaya menghasilkan buku yang berkualiti dan peranannya untuk mengasah bakat pelajar dalam membangkitkan semangat kebangsaan. Antara tokoh nasionalis yang muncul daripada kepesatan pejabat ini ialah Buyung Adil dan Abdul Hadi Hasan. Hadirin hadirat sekalian, seterusnya dengan masuknya bahan bacaan dari Timur Tengah dan Indonesia ke SITC secara tak langsung menunjukkan SITC sebuah taman ilmu yang menunjukkan pembaharuan negara luar. Dengan kurikulum yang mengutamakan sejarah, mereka diberikan pendedahan tentang keagungan Empayar Melayu di alam Melayu. Mereka juga diajarkan dengan mata pelajaran anyaman, kesihatan serta sukan. Bukan itu saja, SITC juga ada Pertubuhan Ikatan Pemuda Pelajar dan Ikatan Semenanjung Borneo yang ditubuhkan pada tahun 1929 yang akhirnya membentuk Persatuan Radikal iaitu Persatuan Melayu Muda. Sekian saja dari saya, kembali kepada pengerusi. Terima kasih saudari ahli panel kedua atas penjelasan tentang golongan intelektual berpendidikan Melayu. Saya kira penjelasan tersebut amat jelas sekali. Selanjutnya, saya kira ahli panel yang ketiga sudah tidak sabar-sabar lagi untuk mengupas tajuk perjuangan yang seterusnya. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya hulurkan kepada pengerusi, ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Perkembangan nasionalisme di negara kita telah dipelopori oleh golongan intelektual. Antaranya ialah intelektual berpendidikan Inggeris. Pertubuhan Maktab Melayu Kuala Kangsar MCKK pada tahun 1905 telah melahirkan intelektual berpendidikan Inggeris yang berperanan dalam perkembangan nasionalisme. Mulanya, maktab ini ditubuhkan untuk melatih anak bangsawan bagi diserapkan dalam pentadbiran kerajaan British. Tetapi, lepasan-lepasan maktab ini seperti Raja Chulan Raja Abdullah, Mahmud Mat, Muhammad Yunus Abdullah
dan Raja Udara Raja Muhammad telah menggunakan kedudukan mereka untuk menyuarakan hak mendapat pendidikan bagi orang Melayu. Selain itu, mereka juga bertugas sebagai pegawai kerajaan dan menuntut British untuk memperbaik taraf hidup orang Melayu serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang Melayu dalam jabatan kerajaan. Hadirin sekalian, mereka juga telah menyalurkan idea dan tuntutan melalui dua cara, iaitu berbaik-baik dengan British serta menggunakan akhbar. Sebagai contoh, akhbar Warta Malaya, Lembaga Malaya dan Utusan Melayu. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Berbalik semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari atas pencerahan tentang golongan intelektual. Saya tertarik dengan kepetahan saudari atas lontaran idea yang sangat bernas. Beralih kepada perspektif yang seterusnya. Silakan saudari. Terima kasih kepada saudari pengerusi. Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan ahli panel dan hadirin sekalian. Golongan intelektual berpendidikan agama percaya membangkitkan kesedaran melalui kaum muda. Golongan ini berperanan menyalurkan idea melalui gerakan Islam dan menjadikan agama Islam sebagai asas kemajuan untuk dunia dan akhirat. Ahli panel sekalian, gerakan Islam merupakan satu gerakan pemulihan yang berusaha membetulkan pandangan masyarakat Melayu terhadap Islam. Antara tokoh kaum muda ialah Syed Sheikh Al-Hadi. Beliau telah mendirikan sebuah madrasah iaitu Madrasah Al-Masyhur di Pulau Pinang. Sidang hadirin yang dihormati, penubuhan madrasah oleh kaum muda turut menyebarkan fahaman Islam. Kesedaran pentingnya pendidikan dunia dan akhirat ini telah menyebabkan lebih banyak madrasah ditubuhkan. Antara madrasah yang telah ditubuhkan ialah Madrasah Al-Atas di Johor Bahru dan Mahad Al-Ihya Al-Sharif di Gunung Semanggul, Perak. Hadirin sekalian, pelajarnya juga membawa kemajuan dan kemodenan dari aspek sikap serta pentafsiran terhadap Islam. Untuk pengetahuan pengerusi dan para hadirin, kaum perempuan juga turut diberi peluang untuk belajar di madrasah. Pembentukan intelektual baharu Islam telah mendorong mereka untuk berusaha menyatukan rumpun Melayu dan memajukan Islam melalui pentafsiran baharu yang dibawa oleh reformis Mesir. Hadirin sekalian, idea tokoh intelektual juga disalurkan melalui akhbar Al-Quran yang digunakan oleh kaum muda. Oh, saya tahu. Saya pernah terbaca di artikel sejarah yang mengatakan bahawa selain daripada akhbar Al-Ikhwan, terdapat juga akhbar Al-Iman, Tunas Melayu dan Neraca turut digunakan oleh kaum muda. Wah, tidak sangka banyak juga akhbar yang digunakan oleh kaum muda. Terima kasih saudari atas perkongsian ilmu yang bermanfaat ini. Rakan ahli panel dan hadirin sekalian, sebagaimana yang telah diperkatakan oleh saudari panel kedua sebentar tadi, kita boleh mengambil contoh kandungan akhbar Al-Iman yang menyeru umat Islam agar kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dengan berpandukan Al-Quran dan hadis, serta perselisihan pendapat antara kaum muda dengan kaum tua. Para hadirin sekalian, antara isu perselisihan pendapat tersebut ialah kaum tua lebih menekankan ilmu akhirat berbanding ilmu dunia, manakala kaum muda menekankan kedua-duanya. Sekian daripada saya, kembali kepada pengerusi. Terima kasih atas penjelasan saudari tentang perjuangan golongan intelektual berpendidikan agama. Begitulah pentingnya ilmu pengetahuan yang telah dipelopori oleh golongan intelektual.
Golongan inilah yang merupakan aset negara yang akan melahirkan modal insan yang akan berbakti kepada negara serta mengukuhkan kedaulatan negara. Seterusnya, menjadikan negara kita dihormati oleh negara luar. Sidang hadirin sekalian, nampaknya perbincangan kita semakin hangat. Saya teruskan kepada saudari ahli panel kedua. Saya lihat saudari juga sudah tidak sabar-sabar lagi untuk memberikan pendapat tentang perkembangan nasionalisme selain perjuangan golongan intelektual. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Ahli panel sekalian, perkembangan nasionalisme diteruskan lagi dengan peranan akhbar dan majalah. Hal ini kerana akhbar dan majalah memainkan peranan penting dalam mengetengahkan isu hak dan masa depan bangsa. Selain itu, tentang polemik kaum muda dengan kaum tua dan akhir sekali tentang isu pentadbiran ekonomi dan sosial. Intelektual berpendidikan Melayu dan Inggeris juga turut terlibat dalam perkembangan pesurat khabaran pada awal abad ke-20. Salah seorang penulis terkenal pada tahun 1920 ialah Zainal Abidin bin Ahmad. Adakah saudari pengerusi atau ahli pena yang lain tahu apakah nama pena bagi penulis terkenal ini? Saya tahu. Ya, pena pertama. Nama pena bagi Zainal Abidin bin Ahmad adalah Zabah dan sudah semestinya anak kelahiran Negeri Sembilan, iaitu di Kampung Bukit Kerdas di Batu Kikir, serta koleksi penulisan tokoh tersohor ini telah dipamerkan di Teratak Zabah. Wah, betul tu. Bijaknya saudari. Saya kira sudah semestinya saudari meminati tokoh tersebut. Ya, saudari. Zabah sendiri merupakan seorang tokoh bahasa, pemikir dan cendekiawan Melayu. Antara karya yang terkenal yang pernah dihasilkan oleh Zabah ialah Ilmu Mengarang Melayu dan Pelita Bahasa Melayu. Pada tahun 1930, muncul pula tokoh-tokoh seperti Datuk Man Jaafar dan Abdul Rahim Kajai. Tulisan mereka telah membangkitkan kesedaran untuk memajukan diri dan bersatu padu di samping mengkritik dasar-dasar British yang menekan orang Melayu. Bukan itu sahaja, akhbar berbahasa Inggeris seperti Malay Mail dan The Malaya Tribune juga turut memuatkan perkembangan sosial politik dan ekonomi negara kita. Ahli panel dan hadirin sekalian, Akhbar Fajar Sarawak yang ditulis oleh Muhammad Rakawi Yusof dan Muhammad Awi Anang juga turut menjadi saluran untuk menyedarkan kaum yang dijajah. Fajar Sarawak juga merupakan akhbar fajar Melayu pertama yang ditulis dalam tulisan Jawi. Fajar Sarawak yang berbunyi, Fajar telah tersingsing, bangunlah wahai desaku yang menggesa masyarakat untuk menuju kemajuan. Untuk pengetahuan ahli panel dan hadirin sekalian, di Sabah pula kebanyakan isu pendidikan, tanah bumi putra dan kewangan petani disuarakan oleh ketua-ketua anak negeri dalam mesyuarat mereka dan melalui aktiviti Persatuan Sosial Budaya. Saya kira itu sahaja daripada saya. Kembali kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari atas penjelasan tersebut. Seterusnya, saya mempersilakan saudari ahli panel yang ketiga untuk meneruskan perbincangan kita pada hari ini. Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi, ahli panel dan sidang hadirin sekalian. Ahli panel semua, perkembangan nasionalisme diteruskan lagi dengan perjuangan melalui persatuan. Perjuangan ini memperlihatkan perkembangan yang bersifat sosio-budaya dan politik. Ini dapat dibuktikan lagi dengan wujudnya Kesatuan Melayu Singapura KMS yang ditubuhkan oleh Muhammad Yunus Abdullah. Pertubuhan ini menggalakkan ahlinya bergerak aktif dalam pentadbiran, memperjuangkan kepentingan orang Melayu dalam pendidikan dan politik serta mementingkan pelajaran teknik dan pengajaran tinggi. Contohnya,
Persatuan Melayu Pahang yang dianggotai oleh kaki tangan kerajaan dan bekerjasama dengan British. Hadirin dan hadirat, perjuangan melalui persatuan yang seterusnya ialah Persatuan Masyarakat Cina. Persatuan ini telah ditubuhkan oleh seorang pemimpin revolusi China iaitu Dr. Sun Yat-sen. Beliau telah melawat negeri-negeri Melayu bersekutu bertujuan untuk menjalinkan hubungan dengan pemimpin negara kita dan mendapatkan sokongan bagi menentang kerajaan Manchuria di China. Selain itu, Tan Jiak Kim iaitu seorang masyarakat berpendidikan Inggeris telah menubuhkan Persatuan Orang Cina Peranakan British ACBA di negeri-negeri Selat untuk menggalakkan pelajaran tinggi dan teknikal dalam kalangan masyarakat Cina. Pada tahun 1915, Tan Cheng Lock telah menghidupkan semula cawangan ACBA ini di Melaka untuk melindungi kepentingan orang Cina peranakan di negeri-negeri Selat. Maafkan saya pengerusi, izinkan saya untuk berkongsi idea tentang persatuan yang dianggotai oleh masyarakat di negara kita. Ya, silakan saudari. Saudari, saya rasa selain golongan masyarakat Cina, golongan masyarakat India juga turut menubuhkan persatuan bagi menjaga kepentingan masyarakat India di tanah Melayu. Betul tu saudari. Silakan. Sebagai contoh, Persatuan India Taiping dan Persatuan India Pulau Pinang. Hadirin dan hadirat sekalian, yang seterusnya, Malayan Indian Association MIC telah ditubuhkan oleh G.V. Tever untuk golongan India yang dilahirkan di tanah Melayu. Bukan hanya itu, Central India Association of Malaya telah berjaya mengembangkan idea nasionalisme dan menjaga kebajikan masyarakat India di tanah Melayu. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Kembali kepada panel ketiga. Terima kasih saudari. Saudari, bukan itu sahaja. Malah masyarakat Sing juga berperanan dalam perkembangan nasionalisme. Mereka telah terlibat dalam pasukan keselamatan, penyagaan dan pentadbiran. Mereka telah menggunakan beberapa tempat seperti barak polis, kuartus kerajaan dan gadwara untuk menjalankan aktiviti sosial dan keagamaan serta mengembangkan kesedaran politik anti-British. Selain itu, terdapat satu persatuan berpengaruh yang ditubuhkan di Taiping, Perak. Persatuan ini ialah Khasa Diwan Malaya khusus untuk menjaga kepentingan masyarakat Sing. Saya rasa itu sahaja dari saya. Kembali semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari. Begitu hebat wacana yang dilontarkan oleh saudari ahli panel kita sebentar tadi. Saya lihat saudari ahli panel yang keempat seperti ingin menambah idea tentang perjuangan melalui persatuan. Silakan saudari. Ya, benar pengerusi, ahli panel dan hadirin sekalian. Menyambung kepada penjelasan saudari panel ketiga sebentar tadi, perjuangan melalui persatuan pula dengan wujudnya Persatuan Persaudaraan Sahabat Pena atau PASPAM. Persatuan ini menggalakkan ahlinya untuk bersatu dan saling bertukar-tukar pendapat. Persatuan ini telah bermula di Pulau Pinang dan telah berkembang serta giat mengadakan perhimpunan tahunan di seluruh tanah Melayu. Hal ini telah berjaya menghimpunkan wakil Persatuan Melayu dari Brunei, Labuan dan Sarawak untuk mengutarakan isu kebangsaan. Di Sarawak, Muhammad Rakawi Yusof merupakan antara pengasas PASPAM bagi cawangan Kuching. Beliau juga telah mengasaskan Persatuan Melayu Sarawak atau PMS dengan kerjasama Johari Anam. Hadirin sekalian, di Sabah pula, kesedaran berpersatuan dalam kalangan masyarakat Sabah mula wujud pada akhir tahun 1930-an.
penubuhan beberapa cawangan PASPAM seperti Digiselten atau Kota Kinabalu, Tawau dan Labuan telah menyumbang kepada peningkatan kesedaran sosial dalam kalangan ahlinya. Ahli PASPAM di Sabah pula terdiri daripada guru sekolah Melayu, pegawai rendah kerajaan dan peniaga. Hadirin sekalian, pertubuhan seterusnya ialah Persatuan Melayu Muda KMM yang ditubuhkan hasil daripada gagasan Ibrahim Haji Yaakob. Persatuan ini telah didaftarkan pada tahun 1938. KMM berjuang melalui akhbar majlis dan berhasrat untuk menentang British melalui satu gagasan yang dinamakan Melayu Raya. Gagasan ini merupakan gabungan antara Tanah Melayu dan Indonesia. Persatuan ini dianggap radikal oleh British kerana berani menyuarakan penentangan terhadap kerajaan kolonial dan membangkitkan perasaan anti-British melalui penulisan akhbar serta majalah. Sekian daripada saya, kembali kepada pengerusi. Terima kasih saudari atas penjelasan tersebut. Ya, sidang hadirin yang dihormati dan dirahmati Allah. Kita masih lagi berada dalam Majlis Ilmu Forum Sejarah. Pada ketika dan saat ini, kita masih lagi mengupas tajuk perkembangan nasionalisme. Mudah-mudahan kita masih bersemangat bagi meneruskan arena forum kita hari ini. Bagaimana pula perjuangan masyarakat Cina dan India melalui akhbar? Silakan saudari. Terima kasih saudari pengerusi. Selain yang diperkatakan oleh ahli panel keempat sebentar tadi, nasionalisme juga digerakkan melalui akhbar masyarakat Cina dan India. Hal ini kerana akhbar masyarakat India dan Cina banyak memperjuangkan hak masyarakat mereka. Hadirin sekalian, editor akhbar Cina biasanya merangsang pemikiran masyarakat Huaqiao untuk mengekalkan identiti, memperjuangkan nasib wanita dan menyemai perasaan cinta akan negara China. Antara akhbar tersebut adalah Latpao dan Modern Daily News. Rakan ahli panel dan hadirin sekalian, pada abad ke-20, Nanyang Sung Hui Pao dan Chong Shin Yit Pao mula memuatkan soal pemerintahan monarki serta pergolakan politik di China. Hadirin dan rakan ahli panel yang dihormati sekalian, menjelang tahun 1929, matlamat penulisan lebih bersifat anti-imperialisme. Sekitar tahun 1930 pula, akhbar Nanyang Siang Pao di Pulau Pinang turut memperjuangkan soal kesatuan sekerja dan keadilan sosioekonomi bagi masyarakat kelas bawahan. Hadirin hadirat sekalian, masyarakat India pula cenderung menerbitkan akhbar walaupun beroperasi dalam tempoh yang singkat. Kandungan akhbar memperjuangkan kepentingan politik dan sosial masyarakat India. Antaranya Tamil Nisan dan Tamil Murasu. The Indian dan The Indian Pioneer juga memuatkan pemikiran dan kepentingan perpaduan bagi masyarakat kelas menengah India di negara ini. Akhbar Tamil Nisan yang pada awalnya diterbitkan oleh peniaga India turut melaporkan perkembangan di India dan kepentingan sosiopolitik masyarakatnya. Rakan ahli panel dan hadirin sekalian, melalui karya kreatif pula, kemunculan novel berjaya meniupkan semangat nasionalisme di negara kita. Semua karya ini bertemakan semangat cinta akan negara. Contohnya, dalam novel Mari Kita Berjuang yang ditulis oleh Abdullah Siddiq mengajak masyarakat untuk memerdekakan diri dari aspek ekonomi. Para hadirin dan ahli panel yang dihormati, terdapat juga puisi yang bertemakan cinta akan negara seperti Angan-Angan Dengan Gurindam oleh Omar Mustafa dan Sedarlah oleh Mahmud Ahmadi. Selain itu, Semenanjung oleh Harun Aminur Rashid dan Serunai Pujangga oleh Abdul Samad Ahmad. Hadirin, kebanyakan cerpen pula bertemakan semangat pejuang, nasib bangsa
dan cinta akan tanah air, kita dapat melihat melalui karya Ishak Haji Muhammad iaitu Rumah Besar Tiang Sebatang, cerita Awang Putat yang ditulis oleh Abdul Rahim Kajai serta penulis Syamsuddin Saleh yang menghasilkan cerpen bertajuk Di Sini Kita Bukannya Orang Dagang. Hanya itu sahaja daripada saya. Kembali kepada pengerusi. Begitu hebat kata-kata yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Terima kasih kepada keempat-empat ahli panel kerana sudi berkongsi idea mengenai tema kita pada pagi ini, iaitu pembinaan negara. Sebelum kita mengakhiri bicara forum sejarah pada hari ini, dapatlah saya rumuskan bahawa perkembangan nasionalisme telah dipelopori oleh golongan intelektual berpendidikan agama, berpendidikan Melayu dan berpendidikan Inggeris serta diteruskan dengan perjuangan melalui akhbar, majalah, persatuan dan penulisan kreatif. Besarlah harapan saya agar perbincangan ini dapat memberikan manfaat kepada pelajar khususnya dan masyarakat Malaysia amnya. Maka, sebelum kita melabuhkan tirai forum pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi, andai patah sayap Raja Wali, pertongkat jua dinda kemari. Selesailah sudah penjelasan kami. Mohon kami mengundur diri. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang tidak baik itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Saya akhiri forum sejarah kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.